chapter 4 tidak termasuk dalam mana-mana penilaian. Sama ada penilaian 1, penilaian 2 ataupun peperiksaan akhir. Okey, kerana chapter 4 ini adalah chapter di mana anda sendiri akan membangunkan rancangan perniagaan. Okey, amali anda kan, anda perlu buat report business plan. Jadi chapter 4 ini adalah guideline kepada anda untuk membangunkan rancangan perniagaan anda. Okay, kalau semester lepas kita tak masukkan chapter 16 di dalam peperiksaan kerana chapter 16 itu adalah topik for your presentation, STL presentation. Okay, jadi for this semester chapter 4 tidak termasuk dalam penilaian. Okay, namun begitu chapter 4 ini penting kerana ianya adalah guideline kepada anda untuk menghasilkan atau membangunkan business plan di mana business plan ini merangkumi 15% daripada markah penilaian berterusan. 10% for report, another 5% for presentation. Okay, jadi pelajar sila ambil beratlah tentang penghasilan business plan. Okay, 15% bukanlah markah yang sedikit. Okey, jadi apa yang ada di dalam chapter 4 ini adalah pertama, pelajar perlu memahami definisi rancangan perniagaan business plan. Okey, dan semua sedia maklum saya telah memberitahu secara teori dan general mengenai apakah itu business plan. Okey, di dalam kelas amali. Jadi hopefully everyone ingatlah. Okey, kemudian explain the importance of business plan, mengapa business plan ini penting, dan juga how to do the business plan, iaitu preparation for the business plan. Okey, jadi first of all, what is business plan? Apakah itu rancangan perniagaan? Seperti yang saya maklumkan di dalam kelas amali, ianya adalah sebuah dokumen. Dokumen yang mengandungi segala maklumat mengenai perniagaan anda ataupun mengenai syarikat anda. Okey, kalau you baca dalam slide ni memang panjang. Okey, a business plan is a plan. Is any plan that works for a business to look ahead, allocate resources, focus on key points dan sebagainya lah. So business need plans to optimize growth and develop according to priority. Jadi perniagaan perlukan perancangan ya untuk dibangunkan. Okey. Mana-mana perkara pun anda perlu rancang. Even you punya masa depan, okay, you punya tujuan hidup, perlu ada perancangan. Okay, seperti mana dalam perniagaan. Okay, cuma kalau secara personally, mungkin kita tiada kita punya perancangan secara bertulis. Okay, tetapi for business, anda perlu satu dokumen bertulis yang mengandungi segala perancangan untuk perniagaan anda. So perancangan ni antaranya adalah dari sudut allocate resources, okay, dari mana you nak dapatkan sumber, kemudian apa you punya fokus, apa yang you nak, hala tuju syarikat, masalah yang mungkin datang, kemudian problem ataupun peluang yang ada, forecast, ramalan dalam sudut keuangan. Jadi semua itu perlu dimasukkan di dalam business plan anda. Okay, boleh faham tak kuliah 4? Boleh. Boleh ya? Okay. Then, why is it important? Mengapa business plan ini penting? Kerana yang pertama adalah to look and evaluate business idea. Okay, memberi peluang kepada entrepreneur, usahawan. Okay, usahawan sendiri untuk melihat dan menilai idea yang telah mereka kemukakan. Okay, adakah idea tersebut viable, berdaya maju, adakah projek yang bakal mereka laksanakan ini boleh ataupun berpotensi untuk dikembangkan, kemudian adakah objektif yang mereka ingin capai itu sesuai dengan sumber yang ada. Jadi it's very important for entrepreneur sendiri, iaitu mereka yang membangunkan bisnes itu sendiri untuk melihat apa yang telah mereka rancangkan. Okay? Kemudian assisting entrepreneurs on issue that may arise in implement the business
project. Okey, mungkin ketika anda merancang, okey, saya bagi satu contoh lah ya. Okey, ketika anda merancang, anda meletakkan objektif syarikat anda adalah menghasilkan atau hire the great people, okay, for your business. Okay, itu objektif anda. Tetapi ketika anda melaksanakan perniagaan tersebut, anda tidak berjaya mencapai objektif itu. Kerana apa? Kerana sukar untuk mencari pekerja yang berkemampuan, yang berpotensi. Okay, jadi ketika anda menghadapi masalah tersebut, ketika you implement the project, okay, you boleh lihat balik you punya business plan. Apakah rancangan yang anda akan buat ataupun your risk response ataupun respon kepada risiko yang anda perlu tanggung. Okay, jadi risiko adalah segala maklumat atau segala perancangan strategic planning yang you boleh follow. Okay, dan kalau you nak tambah pun tak ada masalah. Mungkin sewaktu you membuat business plan, you tidak terfikir isu ataupun masalah yang akan timbul ketika you implement the project. Okay. Kemudian be a guide to manage your day-to-day business. Okay, make a sale forecast, expenses and cash flow of business owner. Okay, di dalam business plan, kalau you lihat nanti di dalam content untuk how to make a business plan dalam kelas amali, ada bahagian di mana anda perlu membuat cash flow. Okay, aliran tunai. Dan aliran tunai ini adalah ramalan. Okay, ramalan yang anda letakkan sebagai owner of the company. Okay, you meramalkan pada tahun pertama berapa kadar keuntungan yang company ini akan dapat after tolak dengan cost, after tolak dengan gaji pekerja dan sebagainya. Okay, yang itu kita akan buat bersama-sama di dalam kelas. Dan saya akan bagi satu template Microsoft Excel untuk anda isi lah, okay, apa point ataupun content yang perlu ada in your sale forecast. Okay, yang tu kita akan buat nanti. Kemudian explain the duty and responsibility of all the staff. Okay, that's why di dalam business plan perlu ada bahagian organization. Okay, kalau you ingatlah dekat bahagian topik number 7 or number 6, if I'm not mistaken, ada bahagian organization di mana anda perlu laksarkan carta organisasi syarikat anda. That's why saya minta dalam setiap kumpulan sila lantik CEO timbalan duty ataupun organisasi di dalam syarikat anda. Kemudian assess the performance of the market. Okay, design a new product development dan juga make up a basis for funding application. Okay, boleh? Faham tak kuliah 4 setakat ni? Faham. Faham ya? Semua dah jelas kepentingan business plan? Jelas. Amirul Hafiz faham tak? Faham, Ida. Faham. Okey. Kemudian kita melihat pula kepada siapakah yang memerlukan rancangan perniagaan ini. Okey, yang pertama adalah entrepreneur itu sendiri. Okey, mengapa ada perkataan farmers di sini? Kerana ini adalah khusus usahawanan pertanian. Jadi farmers di dalam konteks khusus ini mereka adalah entrepreneur juga. Okey. Kemudian yang kedua yang memerlukan business plan ini adalah financial institution ataupun investor, pelabur. Okey, seperti mana yang saya maklumkan dalam kelas amali. Sekiranya usahawan itu ingin membuka ataupun membuat loan daripada bank ataupun pelabur, maka ahli ataupun ahli perniagaan itu perlu mengemukakan business plan mereka untuk dinilai. Sekiranya projek itu ada potensi, maka mereka berhaklah dan layak untuk mendapatkan pinjaman. Okay?
Kemudian yang ketiga yang memerlukan business plan adalah supplier, pembekal ya. Okey, contoh saya ambil satu contoh, you nak buka ladang cili contohnya. Okey, ladang tanaman cili dan pembekal you terdiri daripada baja. Okey, siapa yang supply baja, kemudian siapa yang supply biji benih ataupun seed cili tersebut. Kemudian mungkin ada supplier dari sudut peralatan. Okey, kalau you nak buat fertigasi contohnya. Okey, jadi supplier ini berhak untuk meminta rancangan perniagaan daripada anda untuk mereka nilai adakah syarikat anda ini stable untuk mereka menjalankan urus niaga. Okey? Kerana apa? Kerana dari sudut perniagaan selalunya kalau kita customer, kita pergi ke kedai, kita akan bayar cash ataupun kita bayar secara penuh lah kredit ataupun debit kan. Kita tidak berhutang. Kalau kita berhutang, sukar untuk kita dapatkan barang. Okay? Kalau kita ini adalah customer secara seorang. Tetapi kalau kita peniaga, okay, peniaga ini akan membeli barangan secara kekal, secara banyak, dan kadang-kala mereka akan menunggu keuntungan daripada hasil perniagaan mereka untuk mereka langsaikan segala bayaran yang mereka ambil daripada pembekal. Okay, jadi akan ada hutang, penghutang dan juga pemiutang. Ini adalah niche dalam perniagaan. Okay? Jadi sebagai supplier mereka perlu berhubung ataupun menjalankan aktiviti jual beli dengan syarikat yang stabil dan juga boleh menghasilkan kepercayaan yang tinggi lah for the supplier supaya tidak tertipu. That's why they can ask you for business plan to assess. Okay. Kemudian staff. Okay. Staff of the company, they also layak untuk mengambil business plan syarikat supaya mereka tahu apakah tanggungjawab mereka, apakah hala tuju syarikat tersebut, kemudian apakah objektif syarikat yang mereka bekerja. Jadi tiada masalah, tiada halangan, okey, bukanlah kesilapan sekiranya staff of the company, even staff yang terdiri daripada carta yang terakhir contohnya, mereka layak untuk mendapatkan business plan of the company. Okey, kemudian yang kelima adalah tender ataupun contract producer, iaitu orang yang memberi tender lah. Contohnya government. Okey, government nak buka satu dewan barulah untuk contoh sekolah saya ambil sekolah. Okey, jadi guru besar ni merasakan bahawa dewan sedia ada sudah tidak cukup untuk menampung pelajar. Jadi guru besar sekolah tersebut ingin membina dewan yang baru. Jadi guru besar tersebut akan maklumkan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia. Kemudian Kementerian Pelajaran Malaysia akan membukalah satu tender. Mereka akan berikan tanggungjawab tersebut kepada Jabatan Pendidikan Daerah CPD lah, untuk membuka satu tender dan tender ini akan dibuka untuk kontraktor-kontraktor yang berminat. Jadi kontraktor tersebut mereka perlu sediakan business plan ataupun company profile sekiranya mereka berminat untuk mengambil kerja pembinaan dewan tadi. Okey, boleh? Faham tak kuliah 4? Faham. Faham tak? Okey, jelas ke setakat ni? Yes. Jelas Okey. Kemudian elemen of the business plan, sama seperti di dalam amali hari tu, cuma yang ini general sahaja. So perlu ada executive summary, business description, market analysis, organization management, sales strategy, funding requirements dan juga financial projection. Yang ini yang general lah, di dalam amali lebih spesifik. Okey. Kemudian kita pergi kepada maksud bagi setiap elements of business plan. Yang pertama adalah executive summary.
Okay, executive summary, kalau you all ingat dalam kelas amali minggu lepas, saya ada mengatakan bahawa jangan buat dulu executive summary. Kerana apa? Kerana executive summary perlu dibuat apabila business plan itu telah lengkap. Okay, kerana apa? Kerana executive summary, nama pun summary, ringkasan. Okay, bila business plan itu dah lengkap, barulah you boleh buat ringkasan daripada topik 1, topik 2, topik 3 dan sehingga topik yang terakhir. Jadi di dalam business plan secara teorinya executive summary ini hanya merangkumi satu page sahaja. Satu muka surat yang mengandungi ringkasan tentang buku yang you hasilkan ataupun business plan report yang you hasilkan. Basically it is the elevator pitch for your business. Okay? Synopsis lah, need to provide a synopsis. Okay, boleh? Faham tak kuliah 4? Faham. Faham. Okay, kemudian di dalam business plan juga, you perlu masukkan elemen business description, iaitu maklumat lah mengenai perniagaan anda. Apa yang you buat, okay? Apa yang you jual, kemudian mengapa you join ataupun you mengapa you involvekan diri, you masukkan diri you dalam perniagaan ini. Okey, contoh perniagaan asas tani. Okey, mengapa you hasilkan atau you join business in asas tani, business in makanan. Jadi perlu ada explanation lah. Okey, dan juga ada detail such as the strategic relationship. Okey, you ada hubungan yang strategik dengan siapa? Okey, contohnya investor. Okay, siapa investor you yang siapa pelabur untuk syarikat anda? Mengapa you ambil individu ataupun company ini sebagai pelabur di dalam syarikat anda? Iaitu kita akan buat secara detail lah nanti di dalam business plan. Kemudian administrative issue. Okay, adakah ada isu tak dalam sudut pentadbiran? Okay, kemudian aspek, okay, you punya intellectual property, adakah aset you ataupun perniagaan ini telah pun didaftarkan di bawah My IPO ya, ini patent. Kemudian dari sudut expenses, you punya perniagaan, kemudian you punya legal structure of the company, ownership of the company. Jadi itu semua adalah maklumat mengenai perniagaan anda. Okay. Okey, kemudian market analysis. Jadi pentinglah, okey, analisis pasaran. Kerana apa? Kerana once you join the business, secara tidak langsung anda telah masuk dalam dunia pasaran bidang anda. Jadi you perlu tahu siapa you punya competitor, kemudian siapa you punya target customer, kemudian siapa you punya ideal customer, kemudian apakah status produk you sekarang apabila you pasarkan produk itu nanti. Okey, adakah produk ini masih lagi di dalam permintaan yang tinggi ataupun you punya customer telah berubah arah. Ini semua dalam analisis pasaran. Okey, boleh? Faham tak kuliah 4? Faham. Faham ya? Okey, analisis pasaran ini sangat penting. Kerana apa? Kerana melalui analisis pasaran lah anda boleh tentukan harga bagi produk ataupun servis yang anda bangunkan. Okey, kerana apa? Kerana kalau you hanya meletakkan harga berdasarkan kos yang ditanggung oleh anda, contoh you keluarkan modal, kemudian you calculate lah kos yang you beli, kemudian kos transportation dan sebagainya. Kemudian you tolak, okey, saya kena meletakkan produk ini dengan harga RM10 untuk satu unit. After saya tolak kos dan sebagainya. Okey, tetapi bila you buat analisis pasaran, you lihat bahawa untuk produk yang sama, setiap peniaga ataupun usahawan meletakkan harga sebanyak RM8 ataupun RM7 ataupun RM5 contohnya. Okey? Ini menunjukkan bahawa produk you ini berpotensi untuk tidak terjual. Kerana apa? Kerana harga produk itu telah melebihi harga pasaran. Okey, harga pasaran bagi produk tersebut.
Okey, contoh beras lah. Saya ambil satu contoh beras. Jadi beras 10 kilo yang biasa punya, beras biasa dalam lingkungan RM23 sehingga kepada RM28. Okey, ini harga beras 10 kilo. Jadi kebanyakan company, okey, mereka akan meletakkan harga dalam range yang berikut. RM25 sehingga RM28. Okey, tiba-tiba you develop satu company, you build satu company beras yang sama, kualiti yang sama, baka biji padi yang sama, kemudian you letak RM30 disebabkan you calculate cost tetapi you tak buat market analysis. Jadi you punya beras ni dah melebihi harga pasaran, jadi mempunyai potensi untuk tidak terjual. Okey, kecuali kalau you punya produk ni memang berkualiti dan ada kelainan lah berbanding beras-beras lain. So you can put RM30 dan you kena explain lah di dalam you punya advertisement apa yang menyebabkan you ni special, produk you special. Okay, berbanding produk lain. That's why market analysis very important in business plan. Okay, boleh? Faham tak kuliah 4? Faham. Faham Okay, now we move to organization management. Yang ini paling simple lah. We just highlight sahaja you punya organisasi. Kemudian sila letakkanlah responsibility bagi setiap individu di dalam organisasi tersebut. Okay, kalau you nak letak qualification boleh, tak ada masalah. Okay, ada company yang mereka letak qualification supaya bila individu yang membaca business plan itu mempunyai kepercayaan yang tinggi lah terhadap company tersebut. Okay, contoh you buka company menghasilkan makanan lah, produk makanan, kemudian kebanyakan board of director you memang ada sekurang-kurangnya degree dalam bidang teknologi makanan, okay, ataupun food management contohnya. Jadi itu mendatangkan kepercayaan. Ini contoh macam produk ubat-ubatan kan. Okay, kalau someone yang develop the product itu ada kelayakan perubatan, maka ianya menimbulkan kepercayaan yang tinggi lah kepada masyarakat ataupun customer compare orang yang tidak mempunyai kelayakan dalam bidang tersebut. Okay, dalam bidang tersebut then develop the product, maka produk itu boleh dipertikaikan lah. Okay, boleh? Faham tak kuliah 4? Faham. Faham Okey. Okey, kemudian sales strategy. Okey, apakah you punya strategi dalam jualan? Okey, explaining about your price strategy. Okey, yang ni kita akan lihat nanti dalam subjek ataupun topik yang seterusnya iaitu market analysis. Okey, cuma dalam chapter ni saya ingin menyatakan bahawa sales strategy ini perlu dimasukkan di dalam business plan. Okey, secara detail kita akan pergi kepada topik market analysis. Mengapa ada kedai yang boleh berjaya dengan hanya menjual barangan berharga RM2 sahaja? Okey, mengapa ada setengah barangan ataupun kedai mereka meletakkan harga RM2.99? Yang itu pun ada alasan yang tersendiri. Mengapa mereka tak letak RM3 je? Okey, kenapa perlu ada 2.99? Okey, yang itu adalah strategi bagi syarikat tersebut untuk mendapatkan customer, pelanggan. Okey. Okey, kemudian funding requirement. Okey, apakah you punya dana Kemudian financial projection, yang ini yang saya kata forecast tadi, ramalan. Okey, berapa produk per year yang dihasilkan, kemudian didarabkan dengan harga bagi per unit, kemudian you akan dapatlah untung kasar, kemudian ditolakkan dengan cost, you akan dapat untung bersih. Yang itu kita akan buat dalam amali nanti. Okey. Okey, boleh. Setakat ni faham tak? Kuliah 4, ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Tak ada. So far clear semua? Clear benda. Clear. Boleh buat tak agak-agak? Business plan?
InsyaAllah. Boleh ya, insyaAllah. Kalau insyaAllah tu maksudnya 99% tu boleh. Saya kalau student tanya kan, kalau saya tanya, kemudian student ke sesiapalah jawab insyaAllah, insyaAllah tu 99% boleh. Hanya 1% je yang menyebabkan keadaan itu tidak boleh, yang tidak dapat dielakkan lah. Okay. Saya tak jumpa lagi anda secara fizikal, jadi saya tak boleh lah nak bagi business plan report untuk anda lihat yang previous student punya, untuk dilihatlah bagaimana cara mereka buat. Okey, saya takkan bagi dalam soft copy lah, okey, kerana risiko plagiat tu tinggi compare tu kalau saya bagi secara fizikal, okey, secara hard copy. Okey, so kita pergi kepada risk management, pengurusan risiko. Okey, pengurusan risiko ini, apakah itu pengurusan risiko? Okey, setiap perniagaan ataupun setiap perkara lah pasti mempunyai risiko ya. Contoh kalau kita pergi ke taman permainan contohnya, atau kita pergi jungle trekking. Okey, risiko kecederaan itu ada. Okay, you pergi mana-mana. Even kalau you keluar pergi toilet pun, di Polish 13 kan, toiletnya di hujung. Okay, you keluar ke toilet pun, you buka you punya pintu bilik, pasti ada risiko juga. Tergelincir contohnya lah. Okay, you turun tangga, ada risiko. You datang ke atas seat, ada risiko. Even sekarang dengan risiko COVID-nya yang tinggi. Okay, jadi setiap kehidupan kita ini pasti ada risiko. Begitu juga dengan perniagaan. Okey, perniagaan sudah tentu mempunyai risiko yang tinggi. Madam, Madam, boleh tak kita take a break sekejap, Madam? Kenapa? Dah mengantuk dah? Saya dah ngantuk. Dah penat? Okey, boleh. Okey, boleh. Nanti semua orang masuk balik link ni tau. Sekejap. Okey. Kalau nak break cakap je sebab saya ni yang bercakap ni selalunya tak mengantuk. Dia yang mendengar ni yang mengantuk. Okey? So kita break sekejap lah ya? Boleh. Boleh. Boleh?